Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Ustazah dan hari ini kita akan belajar satu tajuk daripada tingkatan 1 bidang akhlak Islamiah. Tajuknya ialah amanah tunggak kesejahteraan. Sudah bersedia murid-murid semua? Sudah bersedia? Ya. Baiklah, jom belajar bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita. Yang pertama ialah, di akhir pembelajaran, murid dapat memberikan maksud amanah dari segi bahasa dan istilah. Objektif yang kedua ialah murid dapat menyenaraikan beberapa kepentingan sifat amanah. Dan yang ketiga ialah murid dapat menjelaskan beberapa cara mengamalkan sifat amanah dalam kehidupan. Mula-mula sekali, mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan amanah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, bermaksud tunai janji. Dan dari segi istilah ialah setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan kerahsiaan. Dalam urusan harta benda, contohnya, sekiranya orang mengamanahkan kita untuk menjaga sesuatu berbentuk harta ataupun barangan, maka kita hendaklah menjaganya dengan baik kerana itu adalah satu amanah orang lain kepada kita. Ataupun contoh kerahsiaan, amanah dari sudut kerahsiaan, misalnya kita ada seorang kawan yang baik. Kawan kita tadi menceritakan kepada kita satu perkara yang dia hendak kita simpan dan jangan ceritakan kepada orang lain. Maka inilah dikatakan amanah dari sudut kerahsiaan. Jadi, kita tidak boleh menceritakan perihal apa yang berlaku kepada rakan baik kita tadi, kepada rakan-rakan kita yang lain ataupun orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Sekiranya kita menceritakan perkara ini kepada orang lain, maka kita akan menjadi seorang yang tidak amanah dalam menjaga rahsia. Antara kepentingan-kepentingan amanah, yang pertama ialah pengurusan baik dan lancar. Pengurusan yang bersih daripada rasuah dan penipuan akan menjimatkan kos pentadbiran. Kemudian, perkhidmatan dapat diberikan dengan lebih baik, cekap dan sempurna. Kualiti dan produktiviti negara juga akan meningkat. Itu adalah amanah dari sudut pengurusan. Kemudian yang kedua ialah amanah juga penting supaya kita akan dipercayai dan disegani oleh orang lain. Orang yang amanah mudah mendapat kepercayaan orang ramai. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat dipercayai dan disegani oleh masyarakat Arab Jahiliyah sejak sebelum kerasulan baginda lagi. Baginda seorang yang amanah sehingga baginda diberikan dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin dia bermaksud amanah. Gelaran ini beliau dapat apabila beliau seorang yang amanah dalam menjalankan urusan-urusan perniagaan semasa berada di Syam. Kemudian kepentingan amanah yang lain pula ialah sebagai tanda orang yang beriman. Sebagaimana kita tahu, tidak sempurna iman seseorang yang tidak memelihara amanah.
Orang yang mengkhianati amanah tergolong dalam golongan orang yang munafik. Orang munafik pula akan dijanjikan siksaan api neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid tahu kan, ada terdapat 4 ciri orang-orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata-kata, dia dusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Apabila dia diberi amanah, dia khianati. Dan apabila dia berkelahi, dia melampaui batas. Jadi, orang yang tidak amanah termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Seterusnya, kepentingan amanah yang keempat ialah mudah untuk melintasi titian sirat ataupun titian siratul mustaqim di akhirat nanti untuk menuju ke syurga. Orang yang amanah mampu melintasi titian sirat dengan lancarnya tanpa sebarang halangan. Untuk makluman murid-murid semua, di akhirat nanti ada pelbagai cara orang melalui ataupun melintasi titian sirat. Ada yang berlari sepantas kilat. Ada yang berlari seperti menaiki kenderaan. Ada yang berlari seperti menaiki kuda. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Itu adalah di antara cara-cara orang melintasi titian sirat di akhirat nanti. Ini semua bergantung kepada amalan mereka semasa mereka berada di dunia ini. Dan dengan sebab itu, Ustazah menyarankan kepada murid-murid semua, apabila kita diberikan amanah oleh seseorang, maka kita hendaklah menunaikan amanah dengan baik. Supaya di akhirat nanti, kita akan mendapat ganjaran dan juga dapat melintasi titian sirat dengan baik dan lancar, insya-Allah. Berikut pula adalah cara-cara mengamalkan sifat amanah. Cara yang pertama ialah terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita mengamalkan amanah dalam diri kita? Yang pertama ialah mematuhi suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sini kita hendaklah sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hendaklah kita mengelakkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi perkara mungkar, jauhi perkara maksiat. Supaya kita menjadi seorang hamba yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah yang kedua ialah memelihara penampilan diri kita. Kita hendaklah menjaga maruah kita. Selain pada itu juga, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Contohnya, apabila kita berada di sekolah, kita hendaklah mematuhi peraturan sekolah. Kita hendaklah belajar menjadi seorang murid yang berdisiplin. Apabila kita menjadi seorang murid berdisiplin, kesannya nanti apa dia murid-murid? Ya, kita akan disayangi oleh guru-guru, kita akan dikasihi oleh rakan-rakan yang lain. Dan amanah terhadap diri sendiri yang keempat ialah bersungguh-sungguh dan rajin. Kita diamanahkan oleh ibu bapa kita untuk belajar di sekolah. Maka sebagai seorang anak, kita hendaklah melaksanakan amanah tersebut dengan belajar secara bersungguh-sungguh dan rajin mentelaah pelajaran. Kerana itu adalah merupakan amanah kita terhadap ibu bapa kita. Amanah terhadap keluarga pula ialah yang pertama, taat kepada ibu bapa. Konsep taat di sini ialah mematuhi segala apa yang disuruh oleh ibu bapa selagi tidak melanggar peraturan syarak. Selagi tidak melanggar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai anak mestilah kita taat kepada ibu bapa kita. Yang kedua, bertanggungjawab terhadap amanah keluarga. Jika sekiranya kita
diberikan amanah oleh keluarga kita, maka kita hendaklah melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Yang ketiga, menyayangi adik-beradik. Wujudkan kasih sayang di antara satu sama lain dalam keluarga kita. Yang keempat ialah memastikan adik-beradik melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Sekiranya ada adik-beradik kita yang lalai melakukan solat contohnya, maka kita sebagai salah seorang daripada ahli keluarga, maka kita hendaklah menegur adik-beradik kita supaya kembali melakukan ibadat solat tersebut. Itu adalah merupakan amanah dalam keluarga kita. Kemudian, amanah juga boleh kita amalkan terhadap masyarakat kita dengan cara menghormati jiran, guru, rakan dan masyarakat sekeliling. Dalam hidup bermasyarakat, kita mesti saling menghormati di antara satu sama lain dan kita tidak boleh berburuk sangka. Kerana berburuk sangka, syakwa sangka dan sebagainya boleh mewujudkan jurang antara kita dengan masyarakat. Dan kita juga boleh menyertai program kemasyarakatan yang diadakan di sekitar kita. Itu juga adalah merupakan bagaimana cara kita untuk mengamalkan amanah terhadap masyarakat kita. Seterusnya, implikasi ataupun kesan buruk sekiranya kita tidak mengamalkan amanah. Yang pertama, kita lihat dahulu kepada diri sendiri. Apa yang akan berlaku kepada seseorang yang tidak mengamalkan amanah dalam diri dia? Yang pertama ialah sudah tentunya boleh menjejaskan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita melanggar perintah Allah, kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka sudah semestinya akan menjejaskan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesan yang kedua ialah hidup kita tidak akan diredai oleh Allah. Hidup kita tidak akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah hilang kepercayaan orang ramai kepada kita. Contohnya seperti tadi, apabila rakan baik kita menceritakan sesuatu perkara kepada kita, maka menjadi amanah kepada kita untuk menjaga kerahsiaan tersebut. Jika sebaliknya kita menceritakan hal tersebut kepada orang lain, mungkin pada masa itu orang sudah tidak percaya lagi kepada kita. Itu adalah amanah kepada diri sendiri sekiranya kita tidak mengamalkannya. Kesannya akan timbul kepada diri kita sendiri nanti. Implikasi tidak amanah terhadap keluarga, yang pertama ialah akan menjadi anak derhaka kepada ibu bapa. Sudah pastinya apabila seseorang anak itu tidak mematuhi apa yang disuruh oleh ibu bapa, tidak melakukan apa yang disuruh oleh ibu bapa yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka dia secara tidak langsung menjadi anak yang derhaka kepada bapa. Dan derhaka kepada ibu bapa ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Yang kedua ialah boleh mencemarkan nama baik keluarga. Ini berkaitan dengan sekiranya kita tidak amanah dalam menjaga penampilan diri kita. Apabila kita tidak amanah, kita tidak dapat menjaga maruah diri kita dengan baik, secara tidak langsung juga akan turut terpalit kepada nama baik keluarga kita akan turut tercemar. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Apabila antara adik-beradik tidak bersifat amanah di antara satu sama lain, mewujudkan permusuhan, perbalahan, salah sangka dan sebagainya di antara adik-beradik, maka hubungan akan menjadi lebih jauh, lebih renggang.
Yang keempat, melahirkan anak yang tidak mengenal budi. Dan yang kelima ialah dibenci oleh adik-beradik. Apabila kita tidak amanah dalam keluarga kita. Dan akhir sekali ialah implikasi tidak amanah terhadap masyarakat, iaitu apabila berlaku perkara seperti ini, suasana dalam masyarakat akan menjadi tidak harmoni. Dan yang kedua, keselesaan masyarakat turut terganggu. Masyarakat tidak dapat hidup dengan aman kerana wujudnya insan-insan yang tidak amanah dalam masyarakat. Sekianlah dahulu perkongsian Ustazah untuk tajuk amanah tonggak kesejahteraan. Diharapkan semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran kita pada kali ini dengan baik. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.